tentang industri pekerjaan dan juga pekerja, dan ini amat penting ya untuk kita tekankan kesihatan pekerja, tetapi kesihatan itu merangkumi fizikal dan juga mental. Bercakap mengenai kesihatan mental, kita juga bercakap mengenai sesuatu yang cukup relevan, iaitu stres tempat kerja. Dan kenapa sebenarnya penting untuk kita mengelakkan tekanan di tempat kerja dan bagaimana boleh kita meningkatkan produktiviti? Semua ini akan terjawab dengan tetamu yang cukup istimewa pada pagi ini bersama kami, Tan Sri Lee Lam Tai, Pengurusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Apa khabar Tan Sri? Baik. Tengok semua sangat ceria pagi ni. Dia masih dalam di pagi-pagi ni memang ceria. Tengah hari sikit dalam malam. Ini sangat penting lah. Saya rasa ini salah satu cara untuk mengurangkan stres. Betul. Ini salah satu untuk kita menangani masalah tekanan, seronok di tempat kerja. Tapi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut lagi tentang masalah stres di tempat kerja dan sebagainya, mungkin Tan Sri boleh mulakan dengan apa yang boleh kita fahamkan dengan kesihatan mental atau mental. Kita tahu kesihatan mental tu mungkin sihat dari segi mental, tapi ada maksud yang lebih mendalam daripada itu. Mulakan Tan Sri. Itu memang benar bahawa kesihatan mental ada berbagai takrifan. Tapi saya ingin bermula dengan memberikan definisi yang disediakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang menyatakan bahawa kesihatan mental adalah keupayaan untuk mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain, mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti masyarakat dan memberi sumbangan kepada masyarakat dalam satu suasana yang harmoni. So saya anggap bahawa kesihatan mental inilah memang ada berkaitan dengan kegembiraan, ada berkaitan dengan kesejahteraan, kebahagiaan, dan saya anggap apa yang paling penting ialah bahawa kita harus mempunyai satu sikap yang positif. Kalau kita mempunyai satu sikap positif terhadap diri sendiri dan bagaimana kita dapat berinteraksi dengan orang lain, saya anggap bahawa inilah merupakan salah satu prinsip yang amat penting apabila saya menyentuh tentang kesihatan mental. Okey, tapi Tan Sri, kalau kita lihat pada faktor yang menyumbang kepada kesihatan mental dan juga kegembiraan itu adalah mungkin minat dan dengan izin kita enjoy dengan kerja yang dilaksanakan itu. Jadi apa antara faktor-faktor yang boleh menggagalkan minat dan juga keseronokan untuk bekerja? Ya, yang saya anggap bahawa salah satu isu lah yang kita harus tangani iaitu berkaitan dengan apa yang disebutkan tadi lah, mengenai tekanan ataupun pressure, mengenai stres tempat kerja. Kita tahu bahawa stres adalah satu perkara yang kita tidak dapat itu elakkan. Di mana kita itu berada, itu sama ada di tempat kerja, di sekolah, di rumah pun, ataupun di peringkat itu masyarakat. Soal stres ini ada sesuatu yang kita tidak dapat elakkan. Tapi apa yang paling penting ialah bahawa kita harus tahu bagaimana kita boleh menguruskan stres itu, ataupun dalam bahasa Inggeris stress management. Dan saya anggap bahawa stress management ini merangkumilah misalnya tentang program-program dan aktiviti-aktiviti yang kita boleh menganjurkan dari masa ke semasa. Misalnya ada itu program beriadah, ada itu program bersukan, ada program bersantai dan itu sebagainya. Dan jadi saya anggap bahawa semua ini ada berkaitan dengan stres management. Dan kalau kita dapat uruskan ini dengan baik, saya rasa kita boleh wujudkan satu sikap yang positif terhadap diri itu sendiri dan bagaimana kita akan ada hubungan antara diri dengan orang lain. Ini yang perlu ditanamkan oleh golongan muda, golongan belia khususnya. Kenapa Tan Sri, kalau kita lihat sekarang ni rata-rata dalam akhbar, semua di laman sosial media, semua rata-rata kita nampak banyak peratusan yang oleh kerana tekanan, oleh kerana stres, masalah mental pekerja meningkat. Ini menyebabkan mereka ada yang ambil jalan pantas, bunuh diri, tak nak berhadapan dengan masalah. Yang saya anggap ada satu isu yang saya nak dikaitkan dengan tekanan dengan stres ialah isu dengan dada misalnya. Yang kita tahu apa ni hari ini, masalah dada di negara kita semakin hari semakin itu serius. Dan saya tahu bahawa ada ramai golongan muda-mudi yang sudah terjerbat dalam isu dada.
golongan pekerja dan mereka anggap bahawa ini adalah salah satu cara di mana itu mereka dapat menangani stres. Misalnya kalau mereka nak ambil peperiksaan, bila misalnya UPSR sudah sampai ataupun SPM sudah sampai, mereka banyak itu pressure, banyak itu tekanan bukan saja di peringkat sekolah tapi juga termasuk di rumah. Misalnya ibu bapa mengharapkan itu mereka melakukan sesuatu di mana mereka boleh dapat mencapai kecemerlangan. Jadi ini semua dianggap sebagai tekanan dan pressure. Jadi dari masa ke masa kita ada membaca dalam media misalnya, ada kes di mana para pelajar membunuh diri. Tetapi saya nak berbalik kepada isu tempat itu kerja. Jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk menyarankan bahawa adalah menjadi harapan saya, harapan institut saya, bahawa di setiap tempat itu kerja mesti wujudkan satu jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sebab apa? Sebab kalau kita ada jawatan kuasa ini dan di bawah itu undang-undang, di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, telah diwajibkan bahawa di mana tempat kerja mempunyai 40 orang kerja ke atas, mereka diwajibkan wujudkan satu jawatan kuasa keselamatan. Dan melalui jawatan kuasa ini, jadi pelbagai isu tentang keselamatan di tempat kerja boleh dibawa untuk diperbincangkan, untuk dirumuskan, untuk mencari penyelesaian dan itu sebagainya. Jadi termasuk isu tentang stres di tempat kerja, kerana kalau kita tidak dapat mengatasi ini akan menjejaskan produktiviti yang tidak merugikan ialah produktiviti. So itu bayangkanlah kalau seorang itu bekerja, dia tahu bagaimana untuk menguruskan stres, dia sangat itu ceria, itu seperti dia Taslim dan Ismail pagi-pagi sudah itu ceria. Betul. Dia happy. Jadi saya harap bahawa dengan berbuat itu ada demikian, ini semua boleh menyumbang kepada peningkatan produktiviti tempat kerja. Okey, Tan Sri, baru-baru ini ada akhbar yang melaporkan di luar negara, ada negara yang mengharamkan majikannya menghantar WhatsApp ataupun mesej dalam WhatsApp group untuk memastikan agar pekerja itu mendapat masa yang mencukupi bersama keluarga di rumah. Jadi bagi Tan Sri sendiri, adakah kita kata arahan-arahan daripada bos dan staf dalam WhatsApp group di tempat kerja ataupun di office itu mengganggu mental dan juga kesihatan pekerja itu? Itu memang boleh itu berlaku. Itu misalnya ini sekarang kita tahulah ada ramai yang sudah masuk itu WhatsApp group. Itu ada masa itu mereka ini hantar ini WhatsApp atau hantar mesej dan itu sebagainya. Dan ini semua boleh dilakukan asalkan bahawa tidak akan menjejaskan prestasi ini di tempat kerja. Ini kerana apa? Apabila di tempat kerja kita mesti nak memberi itu fokus. Kalau kita tidak boleh memberi fokus dan kalau kita diganggu itu misalnya dengan mesej-mesej ini boleh menimbulkan satu keadaan di mana terdapat risiko berlakunya kemalangan di tempat kerja. Dan ini adalah sesuatu yang kita harus, bila kita tempat kerja mesti nak memberikan itu fokus. Dan apabila itu kerja sudah tamat, jadi itu kita boleh terlibat dalam program beriadah, kita boleh WhatsApp, message dan itu sebagainya. Dan berbalik pada apa yang menarik yang Tan Sri bawa sekali tu, modul intervensi stres di tempat kerja tu sendiri. Kalau kita boleh tunjukkan di sini, ini dia wajah senyuman tu kena ada pada setiap pekerja. Dikongsikan. Saya nak berkongsi. Sebenarnya saya itu dapat ini daripada Kementerian Kesihatan. Ini kerana bila saya mengadakan perbincangan dengan pakar-pakar di Kementerian Kesihatan, mereka memberitahu saya sebenarnya mereka memang ada program intervensi ataupun intervention program di mana sekiranya terdapat stres di tempat itu kerja, memang mereka sudah wujudkan satu modul intervensi. Dan modul intervensi ini ada berkaitan tentang dengan apa yang saya sebutkan itu tadi, misalnya berkaitan dengan stres itu management, how to interact with people, how to interact with your fellow workers. Ini semua ini ada dalam buku intervensi ini. Dan saya harap bahawa ini boleh dijadikan satu buku panduan insya-Allah untuk mana-mana pihak. So sekiranya mana tempat kerja kalau mereka memerlukan
program intervensi, jadi mereka boleh berhubunglah dengan Kementerian Kesihatan, sebab isu kesihatan mental ini terletak di bawah Kementerian Kesihatan, bukan di bawah Kementerian Sumber Manusia ataupun dan juga bercakap mengenai convention yang akan dilakukan oleh NIOSH. Itu sebelum saya itu berundur lah, saya nak ambil kesempatan ini untuk memaklumkan ini kepadalah semua ini penonton-penonton dan orang ramai di luar, termasuk juga semua industri di negara kita. NIOSH itu sebagai sebuah institut keselamatan dan kesihatan pekerjaan mengadakan satu persidangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan setiap tahun. Itu sejak penubuhan ini institut. Jadi pada tahun ini NIOSH akan menganjurkan KOSH ke-19 ataupun persidangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ke-19, dan dia akan diadakan pada 21 hingga 23 hari bulan Ogos. Ini tahun ini, dan itu tempat ialah di PICC. Ini Putrajaya International Convention itu Center, PICC, dan itu tema ini yang saya tekankan, itu rasa cukup itu menarik. Tema ialah merapatkan jurang keselamatan dan kesihatan pekerjaan melalui budaya pencegahan. Budaya pencegahan kemalangan. Jadi saya rasa isu tentang workplace accident, kemalangan ini banyak pun telah itu katakan, banyak kempen diadakan, tetapi masih ada kemalangan yang berlaku bekerja. Itu misalnya dalam melibatkan terutamanya di industri pembinaan ataupun construction industry, ada banyak sikit. Itu jadilah saya rasa lah cara yang paling baik kalau kita nak menangani semua masalah seperti ini ialah melalui mewujudkan satu budaya itu kerja selamat dan sihat. Itu ialah jadi saya harap bahawa kalau untuk industri di luar yang kalau mereka ada minat, dan di itu conference kita akan mengadakan itu sesi perbincangan, pembentangan kertas kerja oleh pakar-pakar yang itu datang daripada luar itu negeri, termasuk pakar-pakar tempatan, berkongsi idea tentang bagaimana kita boleh membawa tahap keselamatan dan kesihatan pekerja ke satu tahap yang lebih tinggi, yang lebih membanggakan. Baik, benar sekali. Betul. Kalau Tan Sri bersama kita, macam-macam yang dikongsikan. Terima kasih sekali lagi Tan Sri. Dan pentingnya, biarpun industri pembinaan, industri penyiaran, industri makanan dan apa saja jenis pekerjaan, untuk kita bekerja dengan ikhlas dan tanpa sebarang tekanan. Betul. Untuk mencari sesuap nasi. Seronok. Saya dengan saya. Sebab seronok, saya dah tahu nama samaran tasnya. Kena ni. Okey. Baik. Kita akan berehat seketika dan sekembalinya nanti banyak lagi. Kalau anda penggemar Koko,